Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dan semua waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman adalah mulia. Kita dapat menghidupkan sebahagian daripada waktunya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekejap lagi Ustaz nak coret-coret tu senang. Tes. Tes. Okey. Okey, cantik. Insya-Allah. Okey. Insya-Allah boleh. Okey, macam ni boleh sandar sikit. Semua waktu yang Allah kurniakan kepada seorang mukmin adalah waktu adalah mulia dan nikmat. Seorang mukmin sangat menghargai detik-detik Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka di atas muka bumi, kerana memang modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keberadaan kita berada di atas muka bumi ini. Inilah dia nilai masa yang sebenar. Manakala setelah kita mati, setelah kita berada di alam barzakh, di sana kita tidak lagi beramal. Kita tidak lagi beramal. Alam barzakh dan seterusnya adalah alam menerima pahala amalan. Dan ketika itu tidak ada lagi sebarang amalan yang kita lakukan. Permintaan di mahsyar, di hari akhirat, wujud ada di kalangan manusia yang meminta, yang merayu. Namun ketika itu permintaan mereka, rayuan mereka bukan lagi tergolong dalam hukum syariat atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi apabila seorang telah meninggal, seorang walaupun orang itu orang soleh, orang-orang yang diharapkan doanya makbul, setelah mereka meninggal, tidak ada lagi waktu untuk kita meminta pada mereka. Mereka berada di alam yang lain. Bukan waktunya mereka mendengar permintaan kita, bukan waktunya mereka mengkabulkan. Malah mereka tak dapat hak. Tapi itu yang disebutkan oleh sebahagian orang. Apabila kita salah faham terhadap nilai masa, maka perkara ini akan membawa kepada salah beramal. Sebab itu ramai orang yang beristighatsah dan meminta kepada selain Allah, dan kebiasaannya mereka minta dengan orang soleh. Jarang orang pergi istighatsah, pergi kat kubur Fir'aun. Wahai Fir'aun, tolonglah aku. Jarang. Biasanya orang-orang soleh yang dinisbahkan perkara ini. Dan kita tahu bahawa syaitan tidak datang dengan wajah penjahat. Syaitan akan datang dengan wajah, dengan menunjukkan bahawa dia adalah memberi hidayah. Jadi hidayah itu kita perlu tengok daripada petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah. Semua orang mengaku dia terbaik.
Yahudi dan Nasrani pun mengaku, kunu hudan aw nasara tahtadu. Kalian jadi Yahudi, jadi Nasrani, baru dapat hidayah. Sebab tidak ada seorang manusia ataupun tidak ada seorang kumpulan yang tinggal yang membentuk satu pemikiran yang mengaku mereka salah. Sebab itu kalau kita tengok pada ayat ini, waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah Yahudi, kata kaum Yahudi. Kaum Nasrani kata, jadilah kaum Nasrani. Sedangkan kedua-dua kumpulan ini, ketika sebelum Nabi berdakwah, tak pernah pun berdakwah orang Arab pada agama mereka. Mereka sebelumnya yastaftihun, mereka belagak, mereka merasa diri mereka lebih daripada orang Arab, tak pernah ajak orang Arab untuk masuk ke agama mereka. Tapi setelah Nabi berdakwah, mereka pun nak berdakwah. Masa itulah Yahudi pun, yang agama yang penuh dengan rasis, mengajak orang Arab untuk ke agama Yahudi. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Apa yang mereka sebut? Tahtadu, pasti kalian akan dapat hidayah. Semua kumpulan ajak kepada kumpulannya, dan semua kata kamu akan dapat hidayah, kamu akan dapat petunjuk. Semua kumpulan. Jadi petunjuk yang dimaksudkan, hidayah yang menyelamatkan kita di hari akhirat, bukan petunjuk yang ada di lidah atau di lisan manusia. Petunjuk yang kita inginkan, hidayah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ialah yang terkandung dalam kalimah siratal mustaqim, yang memang ditafsirkan sebagai Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun Islam, yang mana perkara apa yang terkandung dalam ihdinas siratal mustaqim itu telah diamalkan oleh siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu orang-orang yang Allah kata wa may yuti'illahu war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ketika kita mencerita tentang masa, dan terutama masa kita berada di dunia ini, di sini adalah waktu kita beramal, dan tidak ada masa yang celaka. Semua masa kewujudan kita di atas muka bumi ini, masa inilah masa untuk kita beramal. Tidak ada satu waktu yang Allah jadikan ada masa yang terkumpul padanya bala, celaka dan sebagainya, seperti diintikadkan oleh golongan jahiliah dan pewaris-pewaris jahiliah pada zaman sekarang. Kalau ada orang yang menisbahkan suatu musibah kerana masa, yang meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan musibah setahun pada bulan Safar, sebahagian mereka mengiktikadkan pada awal Safar, sebahagian mengiktikadkan pada akhir Safar, sebahagian meletakkan pada Rabu terakhir Safar, sebahagian mereka meletakkan hari Selasa. Ini semua akidah-akidah yang tidak ada dasarnya. Ini urusan berkaitan dengan perkara ghaib, berkaitan dengan qada dan qadar, berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang-orang begini boleh mengetahui qada dan qadar? Qada qadar tercatat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada seorang, tidak ada satu makhluk pun yang membaca dan mengetahui apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz, termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Jibril ketika turunkan Quran, Jibril bukan pergi nukil tulis daripada Lauhul Mahfuz. Jibril ketika turun Quran, turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang perintahkan. Jibril dengar daripada Allah, Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada golongan-golongan yang mewarisi pemikiran kumpulan jahiliyah pada zaman dahulu, sekarang mengajak manusia kepada amalan jahiliyah. Menyangkakan bahawa ada hari-hari tertentu balak turun, sehingga mereka begitu takut pada hari tersebut balak akan turun. Dan saya sentuh perkara ini sebab kalau kita tengok di status-status yang
saudara-saudara mereka yang berada di luar circle kita. Kita akan nampak keajaiban yang sangat tidak munasabah. Kita tak pernah terfikir pun. Perkara yang sangat ajaib, yang pelik-pelik. Manusia menganggap perkara syirik sebagai tauhid. Manusia menganggap perkara khurafat sebagai sunnah atau sebagai ilmu. Kebatilan-kebatilan yang disebarkan. Jadi semua kumpulan akan mengaku kumpulan mereka lah yang terbaik. Kumpulan mereka lah yang dapat hidayah. Sebab tu kita perlu diajarkan dengan satu asas yang paling penting. Agama kita agama fakta, agama bukti, agama dalil. Orang awam pada zaman sekarang perlu diajarkan tanya dalil. Kerana yang tersebar di dunia maya, yang tersebar walaupun di sebahagian masjid-masjid, tidak semestinya guru yang mengajarkan itu betul-betul berhati-hati. Ramai dari kalangan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Hakikatnya yang wujud pada zaman kita sekarang ialah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Tidak ramai orang yang alim. Termasuk saya sendiri. Kita baca dulu, kita sampaikan banyak perkara yang begitu. Jadi kadang-kadang tersalah. Kadang-kadang kita tersilap. Kadang-kadang kita terikut suatu kesilapan yang telah dilakukan oleh pihak yang lain. Jadi nak tak nak, masyarakat perlu diajarkan dengan dalil. Walaupun apabila soalan itu ditanyakan kepada seorang guru, guru tak dapat jawab, katakan tak tahu. Kita perlu pada masa, perlu kepada bahan rujukan, kemudian kita bincangkan semula. Kalau ada dalil, katakan ada. Kalau tiada, katakan tiada. Kalau ada ayat Quran, katakan ada. Kalau ada hadis, katakan ada. Kalau tak ada hadis tapi ada pada pandangan sahabat hadis mauquf, katakan. Jangan marah orang tanya dalil. Sekarang jadi trend di ustaz-ustaz di masjid, tengking marah jemaah tanya dalil. Satu trend sifat buruk, perangai buruk, nak tutup kelemahan diri dengan memarahi penuntut ilmu atau orang awam. Seolah-olah majlis ilmu diwujudkan di seluruh dunia bertujuan supaya orang awam kekal jadi awam. Kamu orang awam, tak tahu bahasa Arab, tak tahu ni, tak ditanya dalil. Orang awam bukan tanya dalil nak jadi seorang mujtahid. Orang awam, mereka tanya dalil untuk menenangkan hati mereka, untuk mereka tahu bahawa amalan yang diajarkan pada mereka bersumber ataupun tidak. Kerana mereka jahil, jadi mereka perlu tanya dalil. Mereka bukan bawa dalil. Mereka tanya kepada orang yang mutakhassis, seorang spesialis dalam agama. Dia bukan, kalau tanya dalil, kalau tak tanya pada ustaz, tanya pada siapa? Dan kalau semua perkara itu diijma', orang tak tanya dalil. Kalau benda orang tak khilaf, adakah orang tanya dalil? Tak ada. Adakah orang tanya dalil? Macam mana bila kita baca Alif Lam Mim, apa dalil? Baca Alif Lam Mim. Kenapa tak baca lain? Adakah Nabi baca berdalil bahawa dia Alif Lam Mim ada dalil? Ambil ayat lain. Contoh ayat Alif Lam Ra. Kenapa baca Alif Lam Ra, tak baca ular aja? Senang. Ular. Alir ke? Bunyi Melayu sikit. Alur. Alur. Semua bahasa Melayu lagi senang. Tak ada dalil. Nabi baca Alif Lam Ra. Kita tidak sejahil itu. Perkara yang ijma', perkara yang mutawatir sama ada daripada Al-Quran pada sunnah, memang orang tak tanya dalil. Sebab tu dia katakan hadis mutawatir tidak ditanyakan sanadnya. Sebab apa? Dia mutawatir. Semua orang dengar tahu itu hadis. Tak ada orang yang tak tahu itu hadis. Walaupun bila dikatakan tidak ada hadis yang mutawatir, tidak ada dalil dan tidak perlu tanya dalil, tapi kalau ditanyakan dalil, ada dalilnya.
Walaupun kata hadis mutawatir contoh. Hadis mutawatir tak perlu kita tanya dalil untuk mengetahui kesahihannya sebab mutawatir. Jelas. Tak perlu tengok pada sanad. Tapi kalau diminta sanad, ada tak? Ada. Sanadnya banyak sangat. Bukan bererti halang, jangan tanya dalil. Kenapa? Kalau ditanya dalil, tak boleh. Kalau orang tanya dalil, kalau benda tu betul-betul terkenal, orang tanya dalil, banyak. Kalau benda yang tak boleh tanya, artinya dalilnya banyak sepatutnya. Benda-benda yang tak perlu dipersoalkan, dalil. Jadi soalan-soalan, boleh kerana ada perbezaan pandangan lah, maka kita perlu rujuk kepada dalil. Kerana kita tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah, kecuali dengan hidayah yang Allah Subhanahu berikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu kita tengok pada ayat ni, sebelum masuk pada ni, Allah kata wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Yahudi, Nasrani, dua-dua kata jadilah kamu ikut Yahudi, kamu akan dapat hidayah. Nasrani kata ikutlah Nasrani, kamu akan dapat hidayah. Apa Allah kata? Qul, katakan pada mereka wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan bahkan agama Ibrahim itu agama yang hanif, agama yang murni, agama yang jauh daripada syirik, jauh daripada penyimpangan. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan dari kalangan golongan musyrikin. Artinya Yahudi dan Nasrani buat syirik, musyrikin. Agama dia ada mengandungi syirik. Dalam keadaan orang yang buat syirik sekalipun boleh mengaku dapat hidayah. Yahudi yang buat syirik kata tahtadu, Nasrani yang buat syirik kata tahtadu, maka orang Islam, sudah pastilah orang Islam silat sekalipun akan mengaku mereka berada atas hidayah. Betul, hidayah yang kita cari adalah hidayah petunjuk daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW, daripada pandangan ulama salafus salih dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, diikuti dengan ulama-ulama yang datang selepas mereka, kerana tiap-tiap ulama mereka tidak akan mengeluarkan pandangan yang melanggar suatu pandangan yang telah wujud. Dan ini sangat penting, kaedah memahami dan sebagainya sangat penting. Dan saya tegaskan sekali lagi, orang awam perlu tanya dalil. Ada ketikanya guru tak mampu jawab, sebab guru walaupun pernah hafal Quran tapi tak semua ayat Quran dekat kepala. Ada ketikanya kita penat, otak letih, badan letih, tak keluar satu ayat pun tak keluar. Ada ketikanya memang tak hafal, ayat tu belum pernah hafal. Tak semua yang mengajar hafal Al-Quranul Karim. Jadi jadikan agama itu terpelihara, bukan maruah kita. Jangan sebab nak jaga maruah, akhirnya tukar prinsip, tukar kaedah, sehingga tidak membenarkan orang tanya dalil. Okey, kita masuklah, masuk semula. Ini mukaddimah yang penting berkaitan dengan masa, sebenarnya berkaitan dengan masa, berkaitan dengan dalil, perkara-perkara asas yang sepatutnya tidak ada orang pertikaikan. Namun kalau wujud orang pertikaikan, kita perlu ingatkan kembali perkara-perkara yang sepatutnya disepakatkan. Okey, hari ini kita bincang tentang berkaitan dengan takrif iman. Kita dah takrifkan iman dengan takrifan pertama, meletakkan segala anggota badan manusia yang terlibat dengan iman. Kita masih ada lagi sini. Masih ada. Tak apa-apa. Okey. Apa sama ada kita takrifkan iman dengan takrif al-iman, i'tiqadu bil qalbi, wal qawlu bil lisan, i'tiqadu bil qalbi, iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Okay. Ataupun kita takrifkan dengan iman qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun. Yang betul-betul membezakan dengan Murji'ah adalah perkataan amalun, menambahkan amal dalam takrif iman. Dan kita dah buktikan bahawa takrif ini takrif yang paling sempurna dari segi lughah,
Dari segi bahasa, ta'rif yang paling sempurna bersesuaian dengan bahasa. Ta'rif ahli sunnah juga ta'rif yang bersesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Ta'rif yang bersesuaian dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ta'rif yang disepakati oleh ulama sunnah, salafus salih. Wujud perbezaan di kalangan murji'atul fuqaha setelah wujudnya persepakatan sebelumnya. Walaupun kita masih menerima pandangan tersebut, namun menerima dalam bab apa? Dinukilkan dalam kitab firaq, bukan dinukilkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada pandangan-pandangan yang menyelisihi salaf, walaupun mereka wujud pada zaman salaf. Jahmiyah wujud pada zaman mana? Salaf. Mu'tazilah wujud pada zaman mana? Salaf. Khawarij wujud pada zaman mana? Salaf. Sebab tu kita sebut salafus salih. Zaman sekarang orang buat satu taktik yang baru. Dia pergi cari tokoh-tokoh mana semua sekali. Yang penting dia tengok tarikh lahir. Dia tahu orang cerita salaf. Ni zaman mana? Siapa lebih salaf pada siapa? Dia ambil pandangan yang pelik-pelik. Orang-orang yang tak dikenali dan sebagainya. Kemudian disebarkan. Kononnya pandangan fulan dan fulan lebih salaf. Kita perlu lihat kepada maksud salafus salih. Seperti mana yang kita pernah daurahkan dahulu berkaitan dengan manhaj salafus salih. Jadi erti mengikut manhaj salaf bukan bererti ikut orang zaman dulu itu saja. Kita ikut bila sebut salaf bermula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jamaah yang bersama dengan Rasulullah, iaitu sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khulafaur rasyidin dan jamaah yang bersama dengan khulafa, bukan jamaah khawarij yang keluar daripada pemerintahan, bukan juga golongan Mu'tazilah yang keluar daripada Majlis Hasan al-Basri ataupun umat Islam, bukan juga kumpulan-kumpulan yang lain yang pecah. Sebab itu kalau nak kata ahli sunnah wal jamaah, kena rujuk pada zaman wujudnya istilah tersebut pada zaman mereka. Majoriti yang sebenar, as-sawadul a'zam, perlu dilihat pada zaman itu, zaman tersebut. Betul, sawadul a'zam tidak boleh dikategorikan sebagai golongan majoriti di suatu tempat atau di suatu masa. Di suatu masa dia perlu dikaitkan dengan zaman mengikut manhaj Nabi, sahabat dan tabi'in. Dan pada zaman yang secara praktikalnya ahli sunnah pada ramai adalah pada zaman sahabat. Zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in. Inilah zaman sebenarnya ahli sunnah yang paling ramai. Datang golongan ahlul kalam pada zaman tersebut tidak diberikan muka. Jaham bin Safwan dipancung, Ja'ad bin Dirham dipancung. Macam mana pemahaman mereka dibuang begitu saja hanya kerana timbulnya ilmu kalam yang kemudian yang agak mu'tadil. Ilmu kalam juga tapi yang lebih slow banding ilmu kalam yang pertama. Tiba-tiba mereka ahli sunnah, fahaman salaf habis hilang daripada nama, lari, dibuang daripada ta'rif salaf, ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kalau orang hadkan ahli sunnah kepada kumpulan, kemudian kumpulan yang awal mana nak letak? Kumpulan yang awal yang tak belajar kaedah-kaedah yang diwajibkan, nak letak mana? Kononnya asas kepada taklif adalah akal. Jadi mereka bentuk kaedah akal. Siapa tak belajar yang ni artinya tak sah iman dia. Kerana asas kepada iman seseorang adalah pada akal. Dan saya selalu sebut, adakah mereka sangka golongan yang ada pada zaman Nabi tak berakal sebelum wujudnya ilmu kalam, sebelum wujudnya ilmu logik yang datang daripada Yunan? Akal dalam ayat Quran bukan lagi ditarifkan menurut tafsiran sahabat, mana golongan yang paling berakal. Diambil kaedah-kaedah mantik tertentu, teori-teori logik akal pada ilmu mantik, kemudian dibawa ayat Quran semua letak kat situ. Sehingga dikatakan siapa yang tak tahu ilmu mantik maka tak boleh terima dia punya semua tafsiran, perkataan Al-Quran dan sebagainya. Ini satu perkara yang salah. Sebab tu hidayah yang sebenar, cara nak faham akidah, kita perlu kembali kepada zaman awal. Bukan bererti membuang ulama, tidak. Namun kita perlu ada dasar yang jelas. Kena tengok ayat Quran, tengok hadis, tengok kalam sahabat, masalah yang mana ijma', masalah yang mana khilaf, masalah khilaf kadar mana,
Dan adakah khilaf itu telah pun selesai, diketahui, dapat ditarjihkan, atau khilaf yang tak selesai? Kalau kata masalah akidah khilaf tak selesai, tak wujud. Masalah khilaf dalam akidah wujud tak di kalangan sahabat? Wujud, sangat sedikit, dan dapat diketahui siapa berada di atas kebenaran. Jadi apa yang telah mereka ijma'kan tidak boleh dipecahkan, tidak boleh diselisihi. Masalah yang berlaku kepada semua kumpulan-kumpulan yang dikategorikan sebagai firaq, mereka bawa qaul baru, pandangan baru, kemudian menolak pandangan salafus salih. Sebab tu antara kenapa cara pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah agak boleh diterima oleh sebahagian daripada golongan muhaddisin mutaakhirin, kerana mereka kata mereka tidak menolak salaf, namun secara senyap mereka mentakrifkan salaf dengan cara yang tersendiri, iaitu mengkategorikan golongan mufawwidin yang tidak mengisbatkan makna, hanya mengisbatkan lafaz dan serahkan pada Allah sebagai salafus salih. Itulah yang diajarkan panjang berlama. Salaf dahulu tidak mengisbatkan makna, mereka hanya menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak isbat, mereka bukan hanya mengisbatkan kaifiah, diajarkan begitu. Kenapa mereka boleh diterima dan dikatakan umum? Sebab mereka masih lagi mengagungkan salaf, berbeza daripada kumpulan yang lain yang jelas menentang akidah salafus salih. Jadi walaupun begitu, walaupun kita kata mereka yang paling baik, paling dekat dengan salaf, mengagungkan salaf, dekat dengan salaf jamaah, namun kesilapan tetap kita perlu nyatakan. Kerana kebaikan yang, kalau betul-betul kebaikan yang banyak, betul, kebaikan yang banyak, bersatulah di atas kebaikan, namun kesilapan tidak boleh dibiarkan, perlu dibetulkan. Mereka juga yang kata salafus salih tidak mengisbatkan makna, ketika bincangkan sifat istiwa, mereka lah yang paling banyak nukilkan kata-kata salafus salih berkaitan dengan makna istiwa. Tapi ditakrifkan dengan cara sendiri pula. Tadi kata tak ada makna pada awalnya. Salafus salih tidak memberikan makna, serahkan saja. Apabila datang riwayat daripada salafus salih yang mentakrifkan ataupun yang memberikan makna kepada istiwa, yang mana saya sebut minggu lepas, ala wartafa'a sa'ada wastaqarra, ditemukan dalam ta'rif salafus salih. Ini bukan daripada kamus, ini datang daripada qaul salafus salih. Mereka pula takwilkan pula apa yang, bukan takwilkan ayat, takwilkan pula kata salafus salih. Oh, ala situ bukan ala wartafa'a, artinya Allah tu maha tinggi, zat dan kedudukan sahaja. Bab ini bincang kemudian, tapi bab makna tu, tadi kata tak ada makna, sekarang bila ada makna, cari lagi jalan untuk tak nak terima pandangan salafus salih. Kita akan nampak begitu. Begitulah keadaannya. Ketika dibincangkan berkaitan dengan ayat-ayat Quran yang memang betul-betul mutawatir, tak boleh terima. Ayat Quran yang bertentangan dengan ideologi mereka tak boleh diberikan makna. Sama ada dikatakan terima lafaz, serahkan makna pada Allah, atau makna yang ada perlu ditakwilkan. Jadi mutawatir. Jumpa hadis yang tak mutawatir, ini tak boleh terima dalam akidah. Hadisnya ahad. Sampai masa bila orang bawakan hadis, mereka membincangkan hadis. Hadis jariyah, walaupun diriwayatkan oleh Sahih Muslim, diriwayatkan dalam kitab An-Nasa'i, diriwayatkan dalam kitab Abu Daud, An-Nasa'i yang saya pasti, dan beberapa kitab hadis yang diketahui kesahihannya, jelas, masa itulah kelihatan faqihnya mereka dalam mengkritik hadis. Bukan daripada awal anda tak terima hadis ahad, senang cakap tak terima cukup. Sebab tu saya bab ni saya sangat saya tegas dan selalu katakan, kalau betul-betul kata terima hadis, letakkan sebagai dustur, letakkan sebagai kaedah yang dipegang, terima hadis, supaya senang. Okey, hadis ni terima, bab lain pun kami nak bawa hadis. Bab ni KV sementara bincang, kalau tak selesai, bab lain pun kami nak bawa hadis.
Jangan masa nak elak, masa nak lari, masa nak serang, masa nak katakan orang baru nak bawa hadis. Dan banyak berlaku begitu. Tiba-tiba golongan Mu'tazilah berhujah dengan hadis dalam masalah akidah. Kalau kita baca, kita dari mana? Dia berasal lagi mereka tak terima hadis. Jadi apa tujuan mereka datang rujuk pada hadis? Semata-mata untuk mengelirukan kita. Balik je. Tajuk kita cerita tentang bukti. Balik semula. Banyak sangat. Saya hari ini banyak soalan timbul. Ada yang tanya berkaitan dengan ayat banjir pun dah banyak soalan. Nantilah kita bincang kat ujung. Kalau ada semasa saya baca soalan-soalan yang ada. Tak sempat. Saya bergerak. Yang tanya saya cuma jawab Assalamualaikum salam tu dalam kereta sebenarnya. Waalaikumsalam, tekan dia bayu je keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya jawab. Tu pun dengan minta maaf Allah polis lah. Trafik tak salah juga walaupun jawab yang tu kan. Jadi ada tak sempat jawab. Ada yang ramai juga yang forwardkan message daripada bab istighatsah. Ramai yang follow baru. Saya minta maaf, bukan saya tak jawab, bukan tak nak jawab. Belum lagi baru sampai beri Ipoh, bergerak saja. Bila banyak bergerak, banyak message yang sempat jawab sedikit. Kalau ada yang terjawab sebahagiannya masa tu kat RNR. Itu aja. Jadi insya-Allah soalan-soalan yang dikemukakan dan sebahagiannya ilmiah. Hari ini baru masuk tadi berkaitan dengan qiyas syabah. Qiyas syabah. Saya pun terkejut, masya-Allah. Ada orang, jarang orang Melayu yang belajar bab qiyas. Bincang tentang illah sampai kepada masalikul illah atau masalikul illah tu dibincang, diketahui. Tapi insya-Allah kalau ada masa saya akan komen di belakang, komen di akhir kelas insya-Allah. Kita habiskan dulu berkaitan dengan dalil iman itu bertambah dan berkurang. Okey, muka surat 122. Dalil-dalil Al-Quran, bawah sekali. Dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan asar salaf yang menunjukkan iman bertambah dan berkurang adalah banyak. Jadi takrif selesai, tinggal nak buktikan iman bertambah berkurang. Sebab apa? Kalau kata iman ini, iman ditakrifkan dengan amal. Jadi amal ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Jadi anggota ni bertambah amal, maka bertambah amal, bertambah iman. Bertambah zikir, bertambah iman. Bertambah khauf, bertambah raja, bertambah iman. Jadi bila kita takrifkan dengan tarikh Ahlussunnah wal Jamaah, secara automatik kita mengatakan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah kerana bertambahnya mawaridul iman, sama ada bertambah amalan hati atau bertambah amalan lisan atau bertambah amalan anggota. Berkurang juga dengan berkurangnya mawaridul iman. Hati dah kurang takut dengan Allah, hati yang lalai, hati yang leka, atau mulut yang banyak membicarakan perkara lagha atau perkara maksiat atau berdusta, ataupun perbuatan yang melakukan pelbagai jenis maksiat, berkurangnya iman kerana perkara tersebut. Jadi kalau takrif dengan takrif Ahlussunnah wal Jamaah, secara automatik mereka akan mengatakan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Bila disebutkan amal masuk dalam tarikh iman, artinya iman itu bertambah dan berkurang. Kerana amalan seseorang itu berbeza-beza. Amalan seseorang sendiri, untuk dirinya sendiri pun berbeza. Semalam zikir pagi, hari ini tak zikir pagi. Semalam baca Quran, hari ini tak baca Quran. Atau hari ini baca Quran, semalam tak baca Quran. Akan bertambah dan berkurang. Jadi sebetulnya akan dibawakan tajuk seterusnya selepas kita mengetahui takrif iman, ialah tajuk bertambah dan berkurang. Jadi sekarang saya kata bukti, dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan athar salafus salih menunjukkan iman bertambah dan berkurang adalah banyak. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Surah Anfal ayat 2. Orang-orang beriman ni apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka.
dibacakan. Artinya ayat Allah bila sampai ke hati seorang mukmin akan bertambah iman dia. Bila ayat Allah sampai pada kita sebagai seorang mukmin yang sedia beriman, sampai ke telinga bertambah iman, sampai ke kita dengar perkara bacaan Al-Quranul Karim, sampai ke pemikiran kita, kita memahami, kita mentadabbur, sampai ke hati kita menghayati, bertambah iman. Kemudian kita bertindak balas, iaitu kita taat dengan ayat-ayat perintah, atau bertindak balas dengan gembira dengan ayat syurga, merasa takut dengan ayat-ayat neraka, bercita-cita untuk mendapatkan apa yang Allah berikan khabar gembira, bercita-cita dan bersungguh-sungguh lari jauh daripada apa yang Allah beritakan tentang keadaan orang yang murka. Dengan apa akhirnya melahirkan perbuatan. Ayat Quran bertambah, artinya ilmu bertambah, iman bertambah dan bertambah amal. Maka Allah kata apabila orang mukmin ni, apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Jadi kalau nak tambah iman macam mana? Banyak baca Quran, banyak baca Quran, fahamkan maknanya, dan apa yang boleh diamalkan, amalkan. Sama ada amal dengan amalan hati ataupun amalan anggota. Kalau berkaitan dengan berita, bertambah iman kita, kita makin yakin, kita percaya. Berita berkaitan dengan syurga, hati kita beramal, bergembira dan rasa rindu dan inginkan syurga. Akhirnya mengeluarkan lafaz menyebutkan bahawa ya Allah ya Tuhanku, masukkan ke syurga, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku dari kalangan mereka, ya Allah, dan sebagainya. Jadi ayat Quran yang datang pasti akan bertambah iman, sama ada berkaitan dengan amalan hati, amalan lisan ataupun amalan anggota. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dan surah Maryam ayat 76, wa yazidullahu allazina ihtadaw huda, dan Allah menambahkan petunjuk hidayah bagi orang-orang yang menurut jalan petunjuk. Allazina ihtadaw, orang-orang yang ikut jalan petunjuk, ikut hidayah. Allah berikan hidayah tambahan, Allah tambahkan iman, tambahkan hidayah kepada orang yang sedia taat. Jadi macam mana nak tambah iman? Adalah dengan memperbanyakkan ketaatan. Tambahkan ketaatan, istiqamah di atas ketaatan. Suatu bab hidayah tidak ada penghujungnya. Hidayah Allah tidak ada hujungnya. Sebab itulah kita duduk sehari semalam, kita minta benda yang sama 17 kali paling kurang. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdina berhidayah. Sebab hidayah tak ada penghujungnya. Hidayah Allah, hidayah yang Allah berikan pada kita, tiap-tiap bertambah satu ayat, bertambah hidayah. Bertambah satu amal, bertambah hidayah. Hidayatul irsyad, hidayatul taufiq adalah berkaitan dengan amal mukallaf. Ditambah dengan hidayah fitriyah. Sebagai seorang manusia Allah bagi hidayah fitrah. Anak yang pandai, tiba-tiba anak kita pandai bercakap, baru lahir 6 bulan 7 bulan lepas, tiba-tiba mulut sebutkan mama. Dari mana? Siapa ajar dia? Dia belum bercakap. Aku bela kucing 3 tahun dah, tak ada pun keluar mama, keluar miau je. Kan? Hidayah Allah berikan. Fitrah kucing begitu, fitrah manusia begini. Takkan monyet berubah jadi orang sampai bila-bila, takkan cimpanzi berubah jadi orang. Fitrah berbeza. Fitrah manusia Allah jadikan fitrah inginkan agama, inginkan beragama, fitrah berkata-kata, fitrah berfikir dan sebagainya. Itu hidayah, hidayah fitrah. Secara fitrahnya tiap-tiap makhluk Allah berikan hidayah. Manusia ada tangan, dia tahu tangkap. Ular dia tak tahu, tak ada tangan. Dia cuma ada kepala lah, kepala. Dia boleh patuk. Dimakan dengan gaya dia. Siapa ajar ular? Siapa ajar manusia? Allah. Itu nama hidayah fitrah, hidayah asal. Hidayah fitrah tak perlu kepada kita berdoa, tak perlu dia tak berkaitan dengan hukum syarak, dia berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pada semua manusia hidayah fitrah, tahu guna. Cuma kita minta Allah tambahkan, Allah berikan kesihatan, Allah berikan, itu yang kita nak. Tapi asasnya Allah berikan hidayah. Alladzi khalaqa fasawwa waladzi qaddara fahada. Hidayah itu hidayah fitrah, hidayah asas. Hidayah fitrah, hidayah irsyad, hidayah taufiq ini berkaitan dengan hukum syarak.
Manakala hidayah yang lain yang disebutkan sebanyak 15 ataupun 18 sebagian orang sebut hidayah, itu semua hidayah yang disebutkan jenis hidayah dalam Al-Quran yang berkaitan, yang paling utama dua hidayah, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Sebab ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hukum syarak, berkaitan hukum taklif. Kita nak bertambah ilmu kita dalam agama, hidayatul irsyad, kita tahu yang mana betul, yang mana salah, dan kita nak supaya Allah bimbing kita untuk beramal dengan ilmu. Hidayatul irsyad bertambah ilmu, hidayatul taufik bertambah amal. Ini yang kita minta hari-hari. Manakala bukan hidayah fitrah, semua orang boleh bercakap, semua orang boleh berjalan, semua orang boleh makan. Ini hidayah fitrah Allah berikan. Semua orang ada perasaan inginkan kebaikan. Cuma tinggal dia ikut hidayah irsyad dan hidayah taufik, ikut. Dan hidayah yang keempat ialah hidayah ketika di akhirat. Hidayah mana Allah bimbing kita, Allah kumpulkan kita bersama orang beriman ketika masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah jauhkan kita daripada Allah kumpulkan bersama orang-orang ahli neraka wal-a'zubillah, yang dibawa itu pun dinamakan sebagai hidayah. Biasanya ada orang sebut hidayah 2, ada sebut hidayah 4, ada sebut hidayah ada 6, ada yang 8. Jangan terkejutlah, tu cara ulama nak syarahkan. Sebenarnya sama je. Mereka tengok kepada beberapa perkara. Kalau kita buka kitab ulum Quran, ada pelbagai cara ulama mensyarahkan hidayah. Tapi mereka sepakat satu. Berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hukum syarak, kita perlukan dua, iaitu taufik dan hidayah, atau kita namakan hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Okey. Hidayah Allah beri pada siapa? Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan tambahkan hidayahnya kepada orang yang sedia mengikuti hidayah. Jadi hidayah bertambah bila kita makin banyak beramal, akan dapat hidayah. Bukan faham dengan gaya fahaman golongan jahil, juhal. Golongan jahil dia kata apa? Orang Islam hari-hari duk minta ihdinas siratal mustaqim. Dia ni tak dapat hidayah lagi ke? Dia sesat kot. Kita selalu jumpa lah, jahil tu kadang-kadang datang daripada orang luar, Yahudi cakap macam tu, kadang-kadang Nasrani cakap macam tu, kadang-kadang etis cakap macam tu, kadang-kadang liberal cakap macam tu, kadang-kadang Pak Lebay cakap macam tu. Sebab dia tersilap, dia pun tak tahu. Ihdinas sirat, pagi petang minta ihdinas siratal mustaqim, artinya mereka masih lagi sesat. Lu minta hidayah. Sebab tu cara syarah ayat Quran jangan dengar cakap mereka. Kadang-kadang saya sebut benda ni sebab apa? Ada orang syarah begitu. Ada orang yang dikatakan ustaz, dia letakkan nama ustaz. Saya bukan ustaz lah kalau macam tu, sampai tahap macam tu. Yang mengatakan begitu, kita sentiasa berada, kita sebenarnya belum berada di hidayah. Kita sentiasa berada di kesesatan. Betul, kita minta terus sampai Allah bagi hidayah. Memang maknanya mungkin dia nakkan benda yang berbeza, tapi dia lebih dekat dengan cara fikir golongan kaum Nasara terhadap orang Islam. Dia lebih dekat dengan cara syarah begitu, menyebabkan kalau orang dengar ustaz-ustaz yang syarah begini, dia pergi dengar pula orang Kristian cakap macam tu, orang Islam dia belum dapat hidayah. Dan itu akan jadi silap. Kalau benda tu Nabi sebut ke ataupun ulama sebut, kita akan cuba betulkan. Tapi kalau benda-benda salah, berbeza dengan ulama syarahkan. Ulama syarahkan bahawa dalam Al-Quran kata Allah akan menambahkan hidayah kepada orang yang mengikuti hidayah. Jadi orang yang dapat hidayah bertambah apabila dia banyak beramal, dia menuntut ilmu dan beramal. Ihtada berarti bertambah ilmu dan bertambah amal. Jadi kata wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah kepada golongan yang ihtadaw, golongan yang iaitu golongan yang sentiasa mencari ilmu dan beramal dengan apa yang diketahui. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazdadul ladzina amanu imana. Tengok Allah kata iman bertambah. Dan supaya orang-orang beriman bertambah imannya. Jadi iman ni bertambah tak bertambah? Bertambah, tak ada syak. Okey. Saja test. Bagi golongan murji'ah fuqaha, mereka jawab macam mana? Allah kata wa yazdadul ladzina amanu imana. Wa yazdadul ladzina amanu imana. Supaya orang-orang beriman itu bertambah imannya. Jadi kita bertambah iman, macam mana mereka nak jawab?
Jelas. Ayat semua kata tak bertambah iman. Apa yang mereka jawab? Macam mana cara mereka jawab? Ayat Quran jelas sebut bertambah. Tapi kenapa mereka tak terima? Satu jawapan. Saya ulang-ulang dulu. Majas. Lafaz ni walaupun sebut gini tapi majas. Sebab tu kaedah majas ni memang majas wujud dalam bahasa, tapi bukan bebas macam tu. Bukan bebas. Ayat tu diinginkan hakikat atau majaz, kita perlu rujuk pada pandangan salafus salih. Perlu rujuk. Kalau kata wujud dalam bahasa, tapi Ibnu Qayyim dan Taimiyah tegas dalam Quran tak ada majaz. Kalau ada kata-kata yang tidak dimanakan dengan makna yang ma'hud yang orang tahu sekalipun, itu adalah hakikah lughawiyah, tidak dikatakan majaz. Sebab tak nak buka ruang. Kalau kata boleh kata majaz, ayat mana sesuai dengan aku terima, ayat yang tak sesuai majaz. Tak boleh, nak susah lah macam tu. Tak rujuk apa-apa, gunakan satu istilah tak sesuai majaz. Golongan Mu'tazilah jumpa semua ayat sifat majaz. Jahmiyah jumpa semua nama Allah majaz. Sebagaimana yang Mu'tazilah akan takwilkan yang mana dia kata tak sesuai, takwilkan sesuai dengan yang dia nak. Jadi nama-nama Allah semua sekali kembali kepada Allah. Ar-Rahman maknanya Allah, Ar-Rahim maknanya Allah. Itu hanya ismul zat. Nama kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengandungi sifat. Suka hati dia lah macam tu. Takwilkan, dia akan takwilkan semua ayat sifat dan ayat asma. Sama juga golongan yang menerima sebahagian sifat. Ayat ni sebut tentang sifat yad, ayat ni tentang kudrah. Terima kudrah, tak terima yad, tak labelkan yad kepada kudrah. Sedangkan dua ayat berbeza. Bukan orang mengisbatkan yad, bukan menafikan kudrah. Tidak, bukan menafikan kudrah. Okay. Namun yang kita bincangkan, kenapa perlu menafikan apa yang Allah isbatkan. Sebab tu kaedah majaz ni tak kaedah yang sangat perlu kepada kita agar berhati-hati kalau nak bercakap dengan dia. Bercakap dengan majaz. Lebih mudah ambil kaedah tak ada majaz dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi akan dikritik lah, akan dibawa kita balaghah. Sedangkan yang dibincangkan ialah berkaitan dengan Al-Quran, bukan berkaitan dengan balaghah. Balaghah baru istilah balaghah majaz tak majaz baru diwujud kemudian. Kenapa benda ni khilaf berlaku? Sebab istilah tu baru wujud kemudian. Ilmu balaghah wujud sebelum Quran ke selepas Al-Quran? Selepas. Balaghah tu wujud dalam Al-Quran Al-Karim, iaitu kefasihan dalam bahasa Arab tu. Tapi mengistilahkan, kalau satu istilah itu berbeza, kalau didapati bahawa Al-Quran berbeza dengan istilah yang wujud dalam bahasa, Quran yang salah ke atau kaedah yang salah? Kaedah yang salah. Kalau nak kata kaedah betul, jangan salahkan Quran. Cuba cari jalan kata kaedah ni betul, kita bahas ini. Jangan salahkan yang asal. Tapi kalau belajar tentang majaz, kemudian tiba-tiba yang disalahkan adalah asal, jadi tak betul. Cara ulama kebanyakan terima majaz, tapi jangan bertentangan dengan Quran yang ada. Qaul salaf yang ada. Salafus salih mereka dah yang paling faham balaghah, paling faham nahwu. Walaupun mereka tak tahu yang mana mubtada dan khabar. Berkemungkinan kita bawa ayat, kita kata istilah kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bertanya pada zaman salafus salih, mereka tahu ke yang mana mubtada' mana khabar? Tak ada pun istilah mubtada' khabar pada zaman mereka. Bukan arti mereka jahil. Sebab tu ilmu alat tidak menambahkan ilmu, dia hanya ilmu tashil, memudahkan. Ilmu tu dah wujud dah pada zaman. Ilmu yang datang kemudian daripada Al-Quran, datang daripada zaman salafus salih, zaman kita tahu bahawa bahasa Arab mencapai tahap kegemilangannya pada zaman Quran diturunkan. Masa Quran turun, waktulah bahasa Arab menjadi bahasa yang sempurna kematangannya pada zaman Quran diturunkan. Ketika zaman jahiliyah dan zaman Quran, zaman tersebut Quran turun dengan bahasa mereka. Mereka paling faham. Mereka paling faham. Perlu takwil tak perlu takwil makna. Ini semua istilah-istilah yang jangan bincang dulu. Yang penting mereka paling faham bahasa Arab. Kaedah hanya diwujudkan kemudian untuk sesuaikan dengan kefahaman yang ada pada mereka. Waktu baris yang dibuat letak titik, Abu Su'ad doa dia letak baris pada zaman Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali arahkan supaya
diletakkan baris, kaedah-kaedah dalam tashkil. Kenapa? Sebab nak sesuaikan dengan bahasa Arab yang asal. Biar faham macam mana orang. Kenapa belajar ilmu balaghah? Sebab kita nak faham macam mana orang dulu faham. Macam mana orang belajar ilmu balaghah tiba-tiba nak salahkan fahaman salafus salih? Perkara yang tak logik sebenarnya. Tidak logik. Sebab ada orang dia nampak ilmu tu kat mana? Bila banyak bahagian, terbahagi pada 6, terbahagi pada 7. Bila makin bahagi makin susah, dia kata ilmu. Kalau yang mudah, yang simple, tak ilmu. Dia kena buat pembahagian terbahagi pada 2, 3, buat cabang macam ni. Makin banyak. Qaulun wa amalun tak faham. Sebenarnya masalah pada dia. Orang dulu sebab qaulun amalun faham dah. Kita yang tak faham. Jadi perlu dipecahkan. Qaulun ada, qaulul qalbi, ada qaulul lisan, amal, ada amal qalbi, amal lisan dengan amal jawarih. Kita yang perlukan pada benda tu. Zaman dulu qaulun wa amal mereka faham dah. Dari segi secara bahasanya, sebut sahaja perkataan begitu dah ada dah pada diri mereka. Kita cakap Melayu. Perlu ke kepada tata bahasa? Perlu tata bahasa. Tapi benda tu wujud dalam diri kita. Bukan. Kita tak perlu pun pergi buka kitab buku tata bahasa nak membezakan antara membezakan dengan menbezakan. Bagi budak Melayu jawab. Okey. Bila tambah jadi membezakan ke, menbezakan ke, membezakan. Tak perlu belajar kaedah huruf, tak perlu hafal huruf. Kalau K meng, kalau M mem. Saya tak tahulah ni. Kalau orang bahasa dengar ketahulah, saya bagi contoh-contoh yang kita tak faham jelah. Kan? Tak perlu hafal dalam aksara dalam ABC tu berapa yang jadi mem, berapa jadi men, tak perlu hafal, tak apa. Sebab apa? Kalau duduk dalam masyarakat orang Melayu, dia tak perlu dah. Automatik disebut membezakan, mengabdikan atau mengabdikan. Okay? Mengeluarkan. Sedangkan tak pernah kita belajar benda ni. Sebab benda tu wujud. Begitulah orang Arab. Kaedah-kaedah itu ia memudahkan. Sebab ilmu yang memudahkan, kaedah-kaedah sebab perlu sesuai dengan apa yang sedia wujud. Apa yang sedia wujud. Begitu juga cara untuk membahagikan akidah. Apa tu? InsyaAllah. Banyak cerita kelakar berkaitan dengan ringtone ni. Okey. Ada satu ketika Syekh tengah marah. Syekh tengah marah ni, serius. Syekh maksudnya kita nampaklah Syekh marah tu untuk bagi kita lebih berdisiplin sebagainya. Tiba-tiba ringtone zaman tu tengah yang suara budak ketawa tu. Yang tiba-tiba budak yang seorang dalam dewan semua senyap takut. Syekh marah. Tiba-tiba keluar suara baby yang ketawa satu ketika dulu. Yang ketawa terbahak-bahak semua ni. Jadi daripada tengah diam, tengah khusyuk, semua tahan ketawa. Syekh pun tengah marah-marah, dia tahan mulut dia. Last sekali semua pecah. Tak jadi dah. Majlis nak tak jadi marah, Syekh ketawa last sekali. Kadang-kadang ringtone ni ada yang kelakar lah, ada yang kelakar, ada yang okey. Kadang-kadang cerita banyak. Lupa cerita-cerita asal. Okey. Jadi kaedah-kaedah tauhid. Kaedah ilmu tauhid tentang kemudian boleh mudahkan ilmu tauhid, tapi bukan dengan mengubah yang asal. Jangan disebabkan datang ilmu kalam, ayat Quran kena takwilkan. Datang ilmu baru pergi belajar semua sekali. Oh hadis ahad tak diterima. Hadis begini. Jangan disebabkan membahagikan hadis kepada mutawatir dan ahad, akhirnya yang ni boleh terima, kat sini tak diterima. Kaedah tu mesti sesuai dengan asal. Kalau kaedah salah, suatu kita perlu betulkan kaedah. Kalau kaedah betul pada setengah tempat, kita perlu tahu kat mana boleh diguna pakai. Sebab tu ilmu mantik kita kena tahu tempatnya sesuai guna untuk ta'rif. Ta'rif apa? Berkaitan dengan beberapa perkara yang sesuai dengan ilmu mantik.
Jangan pergi takrifkan semua benda. Jangan takrifkan perkara-perkara yang tidak sesuai. Jangan takrifkan perkara ghaib. Jangan bayangkan kaedah cara takrif itu diletakkan pada Allah SWT tak sesuai. Sebab tu kita perlu jelas bahawa ilmu, sebab tu pembahagian. Contoh, tauhid terbahagi kepada 3. Benda baru ke benda lama? Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ni kaul salafus salih ke ataupun kaul kemudian? Istilah yang istilah tu sebenarnya wujud sejak zaman dulu. Tapi nak kata ilmu tauhid mesti tauhid itu terbahagi pada itu 3 baru. Betul lah. Tapi bertentangan atau tidak dengan kaul salafus salih? Tak, mereka dah kata dah pun. Tapi mereka tak jadikan itu sebagai manhaj yang jadi dasar selepas seperti mana yang dibuat oleh ulama kemudian lepas dah kaji Al-Quran, pembahagian yang dalam sebahagian daripada kata-kata yang mereka pernah keluarkan dahulu yang mereka tafsir Al-Quran rupanya tidak berbeza. Mana seluruh Al-Quran sesuai kaedah dibahagikan begitu. Jadi kalau cara pembahagian yang tidak menyalahi apa yang wujud dalam Al-Quran, apa yang wujud dalam hadis Nabi SAW, tak ada masalah. Tapi kalau buat kaedah pembahagikan sifat, ada sifat yang kami terima, sifat yang dikatakan aqliyah kami terima, ada sifat khabariyah yang bukan aqliyah, khabariyah hanya Allah beritahu tapi tak masuk akal, kami tak terima. Ini dari mana? Boleh dalam tauhid ni nak memudahkan boleh, tapi jangan mengubah. Jadi salafus salih, ulama salaf menolak ilmu kalam dan menolak ilmu kaedah ni. Pada zaman mereka menolak, mereka tegas. Imam Syafi'i suruh sebat bawa keliling kampung, beritahu dia ni, ajarkan ilmu kalam, belajar ilmu kalam. Ada sebahagian mereka kafir bukan sebab tak terima perkembangan ilmu, tapi apa yang dibawa baru itu, yang dibawa bertentangan dengan yang sedia wujud, yang sedia ada. Sebab tu mereka bangun menentang dan mereka tidak menerima ilmu ini. Bukan kerana dia ilmu, kerana dia salah. Ilmu salah letak tempat. Bukan kerana ilmu mantik ditolak, tak. Ilmu mantik dalam bab-bab tertentu diterima. Kaedah mantiqiyah berguna pada setengah tempat. Tapi dalam bab sifat, bab kaedah-kaedah berkaitan dengan tauhid tak diterima. Hatta masalah tauhid sebahagian diterima ilmu mantik, cara pembahagian tertentu yang tidak bertentangan dengan nas, tidak bertentangan dengan fahaman generasi awal. Berbeza ilmu nahu. Ilmu nahu ada ke nak betulkan baris ayat Quran? Tak ada. Ilmu nahu cuma ba, kaji, ada ba diletakkan sebagai huruf jar kerana nak betulkan baris mi, bismi. Huruf jar masuk akhirnya jadi majrur. Kaedah nahu membetulkan Al-Quranul Karim. Mana biar Quran kekal dengan keasliannya. Ilmu saraf mengubah ayat Quran ke tidak? Tak ada satu saraf pun kata Quran salah. Kalau ada yang kata tu orang bodoh. Saya tengok ada Zakir Naik tengah ceramah, ada yang orang non-Muslim datang bawa 17 ke berapa belas kesalahan Al-Quranul Karim berbeza dengan nahu. Tu dia bodoh. Dia jahil. Orang Islam jangan jahil macam tu. Sebab tu ilmu alat yang ada, dinama ilmu alat untuk memahami syarak. Syarak telah sempurna. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu apa kita belajar. Semua ilmu. Kata ilmu alat. Tak ada ilmu usul fiqh. Tak mengubah hukum fiqh. Hukum fiqh itu dah sempurna. Usul fiqh kita belajar dengan hukum bagi pada 5. Tidak mengubah sebarang hukum. Hukum tu kekal dan sempurna dah. Qiyas kita belajar. Dalil daripada qiyas. Bukan ubah. Hanya mengembangkan. Untuk praktiskan hukum yang telah sedia wujud. Nak faham kenapa ulama salafus salih menolak ilmu kalam? Sama ayat Quran sikit lagi. Tak tahu. Pengurusi tak ada. Pengurusi masuk bilik, kita sambung naik. 10:35. Saya minta sampai 45 boleh? InsyaAllah. 10:45. InsyaAllah. Sebab kita ramai kerja besok, jadi memang kena juga insyaAllah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'i imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala yang
menurunkan semangat tenang tentram fi qulubil mu'minin, dalam hati orang-orang, ke dalam hati orang-orang beriman, liyazdadu imana, agar bertambah iman mereka, ma'a imanihim, ke atas, di samping iman yang sedia wujud. Allah sebut dengan jelas. Ayat ini berkaitan dengan ayat selepas Hudaibiyah. Nabi buat perjanjian Hudaibiyah, perjanjian tu pada awalnya tengok berpihak pada kaum musyrikin, sedangkan kekuatan ketenteraan dan sebagainya wujud pada orang Islam ketika itu. Mereka yang hantar wakil, mereka yang nak berdamai, mereka yang memohon sebagainya, tapi mereka letak syarat macam mereka pula yang bagi perlindungan pada orang Islam. Sebahagian pada sahabat tak terima. Namun oleh kerana Nabi menegaskannya, mereka yakin dengan Rasulullah. Mereka beriman. Mereka tenang. Mereka sembelih kambing untuk keluar daripada tahallul mereka. Mereka kembali ke Madinah Munawwarah. Mereka taat. Allah SWT turunkan ketenangan, tenteram setelah mereka taat kepada Rasulullah SAW. Iman mereka kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, patuh kepada Rasulullah. Tatkala mereka melakukan tindakan tadi, iaitu beriman dengan Nabi SAW, Allah turunkan ketenangan. Allah SWT turunkan, tambahkan iman lagi dalam hati mereka. Yang penting sekali perbincangan kita dalam tajuk ini berkaitan dengan iman itu bertambah dan berkurang. Kalau sebut bertambah, ya pasti berkurang dengan maksiat dan sebagainya, seperti dalam ayat-ayat yang lain. Cuma kat sini Syekh fokus pada bertambah. Iman itu bertambah. Ayat yang lain Allah kata, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maksudnya mereka juga ialah orang yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita kepada mereka. Alladzina qala lahumun nas, iaitu Nu'aim bin Mas'ud, dan juga sebahagian daripada orang kaum yang tinggal di Madinah. Ayat ini turun bila? Turun ketika selepas perang Uhud. Perang Uhud, orang Islam menang ke kalah? Kalau tengok kepada jumlah kematian, Islam kalah lah. Orang Islam lebih ramai yang terbunuh. Kalau lihat kepada keuntungan, Quraisy yang paling rugi. Mereka kehilangan harta, mereka datang, mereka tak dapat masuk Madinah, sekadar perang je tak tawan apa-apa, dapat nama macam tu saja. Sebab tu bila mereka pergi sampai ke satu tempat nama Hamra al-Asad, sampai di sana, mereka rasa kita ni rugi. First time menang kan, belum tak menang. Badar kalah tadi. Apa kita dapat sekarang ni? Muhammad masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Omar masih hidup, Madinah masih kerana mereka masa tu mereka bercadang untuk balik semula. Orang Islam semua cedera. Mereka cadang untuk patah balik, biar serang Madinah, biar ada keuntungan. Paling kurang ambil harta bawa balik. Sekarang kita habis dah. Masa Uhud ada dua kali. Kali pertama tu mereka dah hilang banyak harta dah. Akhirnya mereka bercadang nak balik semula. Datang berita kata, mereka dah, awas, korang semua sekarang sedang cedera. Tiba-tiba mereka nak serang lagi. Mereka datang semula. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Orang beriman ketika itu, ada orang beritahu pada mereka, sesungguhnya manusia, iaitu tentera-tentera nak datang balik, mereka berkumpul untuk serang kamu. Masa tu hari Sabtu perang Uhud, hari Ahad tu pagi Nabi kumpulkan manusia. Nabi kata, siapa yang ikut perang semalam, kumpul semula. Sepatutnya ada yang tak ikut perang, sehat, segar bugar. Sepatutnya siapa hari ini yang ikut perang semalam, yang luka-luka, rehat. Yang tak ikut perang, ikut. Betul tak? Kenapa? Nabi kata, siapa yang ikut semalam, ada sebahagian sahabat yang tak mampu bangun, diangkat oleh sahabat lain, letak di atas, angkat mereka untuk ikut serta. Sebab Nabi kata, kena ikut perang, barang tentera diangkat lagi perang. Sehinggalah mereka semangat. Sahabat yang kisah diangkat, mereka turun, cuba bertahan
semua ni bergerak ke satu tempat namakan Hamra'ul Asad, di tidak jauh daripada Madinah Munawwarah, tempat yang dikatakan kaum musyrikin ada sana. Musyrikin dengar orang Islam datang balik, siap dengan baju perang, kejar ke tempat mereka, baru nak serang semula. Ingat kan dah kalah dah ganap dah. Dia bangun semula datang ke tempat mereka, mereka pun lari, tinggalkan. Mereka pun tak menang sebab apa? Lepas dah kalah, mereka pun tak kuat. Jadi ketika berita sampai, Allah kata, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Takutlah mereka. Ni bagus, ni orang ni suka menakutkan. Takutkan orang. Kerjanya takutkan orang je. Sampai baru nak nyanyi dalam bab perang macam tu dah. Dalam berideologi pun ramai yang tahu, diam, takut. Jangan sampai kita takut sehingga kesan daripada kita takut tadi menyebabkan ada kesan buruk. Takut yang hikmah betul, takut daripada berlakunya perkara yang mudarat. Tapi ketakutan yang menyebabkan kemudaratan datang, itu ketakutan yang melampau, sehingga tidak berani menyatakan kebenaran, sehingga mengiyakan satu kebatilan, mengiyakan satu perkara. Ini ketakutan yang tercela. Ketakutan yang terpuji adalah takut takut untuk berstrategi, takut supaya mudarat tidak menimpa kepada Islam, kepada agama yang kita perjuangkan. Tapi kalau ketakutan sehingga memudaratkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketakutan tadi ketakutan yang tercela. Orang Islam ketika ada orang beritahu begitu, tentera Islam, apa mereka kata? Fazadahum imana. Bukan makin takut, makin bertambah iman, bertambah yakin. Dan apa mereka kata? Ada yang kena usung, paling sikit kena kesan luka. Aisyah ada 12 kesan luka di badan. Itu yang tak perang, yang duduk belakang je, yang datang tolong-tolong pun ada kena kena luka, 12 luka. Macam mana dengan sahabat-sahabat yang ada sebahagian daripada mereka bentuknya sahabat Amr bin Jamuh, saya tak ingat siapa, Anas bin Nadar meninggal, yang tak meninggal, yang syairnya ahadani khalidi wa nahnu bidasfalin nakhili, mana pemegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama dia? Saya lupa. Lama tak ni. Yang penting, masa dia tengah tutup Nabi tu, sahabat kata kami nampak dia macam landak. Apa dia landak? Masa Nabi tengah jatuh, dia tutup, dia dah dengan pedang dia halau kaum musyrikin sampai pada tahap sebelum semua yang keliling dah tak ada, dia tutup Nabi dengan badan dia. Kaum Quraisy tak pandai dekat dilibas dengan pedang dia. Dari jauh mereka panah. Badannya macam landak, seperti kungfu. Dia berapa banyak penuh seperti landak. Dalam keadaan begitu, berapa hari besoknya dah lepas perang, meninggal ramai. 10% meninggal. Kena gali, kena kuburkan berapa ramai. Orang berapa ramai yang ada, kuburkan pula. Tentera yang ada, siap kubur. Kita seorang meninggal, kita kubur berapa siap? Zuhur lah siap. Kalau pagi kita buat betul, gali. Ni tentera yang ramai, gali kubur semua sekali. Penat, letih, balik semula. Masa kalau kita penat, masa bangun tidur lebih penat ke atau masa tengah aktif? Masa bangun tu lebih penat kan? Masa aktif kita masih lagi, tapi bila dah rehat satu malam, nak bangun balik badan kita sakit, betul? Masa tu Nabi itu kumpul semula. Siapa yang ikut perang semalam. Jadi bila mereka dengar macam tu, apa yang berlaku? Bertambah iman, Allah kata. Allah ceritakan isi kandungan hati mereka. Bertambah iman pada mereka. Dan Allah berkata, perkataan mereka yang tengah lemah tak gerak, wa qalu, iaitu orang Islam maksud itu berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, dialah tempat kita serah. Ini sangat penting. Perkataan beginilah perkataan yang menambahkan iman.
makin ramai orang nak serang, makin ramai orang cela, makin orang berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan sampai ketakutan kita menyebabkan kita tidak menjalankan tanggungjawab, tidak menyebabkan kita tidak melakukan atau taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Dan ayat terakhir sebelum kita tutup, firman Allah Subhanahu wa taala, qad jama'u lakum fakhshawhum. Ini berkaitan dengan ayat tadi. Qad jama'u lakum fakhshawhum. Mesti ada syarah dia tu. Okey. Bagaimana boleh dikatakan? Jadi ayat qad jama'u lakum tu dia sambung ke bawah. Dia Allah kata mereka berkumpul pada kamu dan takutlah pada mereka. Okey, kita sambung ayat ni pada pertemuan akan datang. Qad jama'u lakum fakhshawhum kita bawa pada dia berkaitan dengan syarahnya kat bawah. Okey. Apa kalau golongan Murji'ah? Murji'ah kata yang bertambah tu bukan bertambah iman, tapi bertambah hukum syariat yang perlu diimani. Bertambah perkara yang perlu diimani. Jadi start pada minggu depan, Syekh akan tolak pandangan ni. Contohnya, kalau kita solat, orang yang solat bertambah iman ke bertambah barang yang diimani, atau hukum yang diimani, atau amalan yang diimani? Kata golongan Murji'ah fuqaha, kalau seorang tu solat, bukan iman dia bertambah, iman dia kekal, tapi bertambah sesuatu yang diimani. Bertambah solatnya, solat ni sesuatu yang perlu diimani. Bertambah puasanya, bertambah zakatnya, bukan iman bertambah, tapi sesuatu yang diimani itu yang bertambah. Jadi Ibn Abil Is bawa akan berhujah dengan pandangan mereka. Sebab asalnya tak nak kata iman, asalnya takrif je pun. Tapi akan dibawa sampai ke masalah-masalah yang lain. Okey, insya-Allah sampai sini saja. Kita buka soalan kot. Sampai dah pukul 10.50. Sekadar ini, semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah kurang daripada kelemahan dan sendiri daripada syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala kebaikan dan mengampunkan segala kesilapan sepanjang majlis ini berjalan. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.